Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati Al-Fadhil saudara pengacara majlis, yang saya hormati juga para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota Bangi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kepada pengurusi majlis dalam mana-mana majlis selepas daripada ini, adalah sesuatu yang kurang manis menyebut berapa usia penceramah. Ini pelajaran. Dan ini menjadi kepantangan kepada Imam Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i pernah menyebut, laisa minal maru'ah ayukhbir rajulu bisinnihi. Bukanlah suatu yang bermaruah untuk seorang itu menceritakan berapa usianya, bila kelahirannya. Apa sebab? Kata Imam Malik ketika orang tanya kepada dia, tuan guru berapa umur? Aqbil ala sya'ni. Kata Imam Malik, saya faham soalan awak, tetapi laisal minal muru'ah ayukhbir rajulu bisinnihi. Bukan suatu yang bermaruah orang yang cerita berapa umurnya. Apa sebab? Li'annahu in kana saghiran istahqaru. Kerana seorang ustaz atau penceramah itu, kalau orang tahu dia terlalu muda, orang meremehkan dia. Tetapi kalau orang tahu wa in kana kabiran istahramu, orang memperlecehkan pula kalau umurnya terlalu tua. Dah 70, apa dia tahu. Kalau muda pula, muda lagi, anak pun tak ada, orang akan memperlekehkan. Tapi tak apa, ini pelajaran yang baik, lesson learned. Lesson learned. Next time tak payah sebut umur berapa, biar boleh Google sendiri, orang rajin sekarang ini. Hadirin, ni bukan marah, nasihat. Hadirin hadirat sekalian, insya-Allah lagi satu hari 4 jam 31 minit kurang lebih, kita bakal menemui tahun ke-2023 mengikut perhitungan tahun Common Era CE dan juga Anno Domini ataupun AD. Kita juga akan menemui tahun ke-23 dalam kiraan milenium yang ketiga, iaitu 1000 tahun ketiga, bermula daripada 1 Januari tahun 2001 dan akan berakhir pada 31 Disember tahun 3000. Kita juga akan berjumpa pada malam esok tahun ke-23 dalam abad ke-21 yang kiraannya dah bermula dari 1 Januari tahun 2001 sampai 31 Disember tahun 2100. Dan kita akan berjumpa dengan tahun yang keempat dalam dekad 2020s yang bermula daripada 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Disember 2029. Artinya 2023 yang akan kita temui pada malam esok insya-Allah adalah tarikh ataupun tanggal yang sangat signifikan. Sememangnya pertikaian tentang sama ada boleh ataupun tidak diadakan majlis-majlis bagi sambutan tahun baru ini takkan pernah berkesudahan. Walaupun masjid sekarang ada yang menganjurkan dalam nuansa yang lebih bersifat Islami, tapi tidak lari juga dan tidak sunyi daripada kecaman jemaah juga. Walaupun di peringkat kerajaan di luar tak adalah sambutan bunga api sana sini,
Tapi ada di kalangan masjid membuat inisiatif, melakukan atau menganjurkan program menyambut 2023 ini. Bermula daripada hari esok, pagi dah ada program, petang ada program, malam. Tapi tak adalah countdown, cuma lebih kepada yang lebih islami lagi. Sememangnya dalam menghadapi teguran, pandangan daripada jemaah itu ada pelbagai. Kita tak dapat nak santuni semua orang. Cuma kalau kita nak kaji sejarah, memang banyak benda-benda yang ada di sekeliling kita sekarang ini memang tak boleh associate pun dengan budaya Islam kalau kita nak memandang sejarah. Sebab memang daripada sudut sejarahnya, kalender Gregorian yang pertama kali digunakan di Italy, di Poland dan juga di Sepanyol termasuk Portugal pada tahun 1582, memang kalender itu syarat dengan pengaruh agama lain. Itu tak dapat dinafikan. Itu sebab pada peringkat awalnya banyak negara-negara yang tidak mahu gunakan kalender Gregorian ini. Sebagai contoh, British sendiri dia mula terima pakai kalender ini pada 25 Mac tahun 1752. Dan Rusia mula pertama kali guna tahun 1918. Hujah golongan yang tak suka ini sebab mereka menganggap dia asal usul dia lah, sejarah dia. Memang kita tak nafi perkataan Januari, Februari, Mac, April, Mei sampailah Disember itu memang syarat dengan sejarah agama orang lain. Sebagai contoh, Januari ini asal daripada perkataan Janus. Janus ini adalah dewa permulaan dan dewa akhir bangsa Rom, Januari. Kalau Februari itu asal dari Fabrus. Fabrus ini nama dewa kematian. Dewa kematian bagi bangsa Rom yang juga menjadi dewa kepada bangsa Etruskan. Kemudian sebutan bulan Mac itu daripada perkataan Mars. Mars adalah dewa perang bangsa Rom. Kemudian April ni daripada bahasa Latin April yang maksudnya adalah membuka. Sebab bulan April ni ataupun Aprilis ni dalam kalender Rom, dia adalah penghormatan untuk Dewi Venus. Yang mana perkataan April diambil daripada nama Venus dalam bahasa Greek, iaitu Agrodik ataupun Afros. Jadi dia berkaitan dengan dewa-dewi. Bulan Mei diambil daripada Maya Maestas, salah satu juga dewi bangsa Rom. Bulan Jun diambil dari kata Juno. Juno ni dewi Rom, isteri kepada Jupiter, dewa Jupiter. Bulan Julai diambil daripada nama Julius Caesar, seorang diktator zaman Rom. Dan bulan ini sebelumnya disebut dengan nama Quintilis, iaitu bulan kelima kalender Rom. Kemudian ada bulan Ogos diambil daripada nama Augustus, iaitu kaisar Rom yang pertama. Dan bulan ini sebelumnya dipanggil Septilis, yang bukan bulan ke-6 kalender Rom. Kemudian September daripada perkataan Septem. Septem ni bahasa Latin adalah 7, maknanya bulan ke-7 kalender Rom. Kalau Oktober ini diambil dari Okto, bahasa Latin untuk 8, iaitu bulan yang ke-8 kalender Rom. November diambil daripada Novem, bahasa Latin untuk nombor 9, iaitu bulan ke-9 kalender Rom. Dan Disember daripada Decem, bahasa Latin untuk 10, yang mana itu adalah bulan ke-10 dalam kalender Rom. Artinya semua nama-nama tahun Masihi ini bagi orang yang kaji sejarah memanglah dia kata tak sesuai langsung masjid buat program-program begini, mengenang dewa-dewi, Janus, macam-macam lagi. Dia tuan-tuan, bukan bulan saja. Kalau kita sensitif lah ya, Januari tak boleh sebut, Februari tak boleh sebut. Kalau begitu, hari pun tak boleh sebut. Sebab Monday, Tuesday, Wednesday, Friday itu pun sama juga. Syarat dengan sejarah agama bangsa lain. Sebab itu kalau kita menengok, hari Ahad orang putih panggil Sunday. Sunday ni daripada asalnya Sunandik. Sunandik ni maknanya hari matahari. Hari yang dinisbahkan kepada Dewi Matahari. Daik ataupun Dagas itu maknanya day.
Kalau dalam bahasa Proto-Germanic ataupun Old English, tu maknanya hari. Dia Old English ni bahasa Inggeris yang lama. Old English tahun 500 sampai tahun 1150. Old English ini The Exeter Book misalnya, itu Old English, tulis tahun 950. Dia koleksi Old English riddles, poems, apa semua. Yang kalau saya ingat lecturer bahasa Inggeris baca pun tak boleh nak faham lagi. Old English kalau abad yang ke-12, bahasanya tu memang banyak pengaruh pada kata-kata kita hari ni. Sebat seglode fifth dagas, fifth batas seglode of a brim. Itu bukan bahasa Jerman, itu semua bahasa Old English. The boat sail for 5 days, 5 boats sail over the sea. Bahasa-bahasa ini yang banyak mewarnai hari-hari kita. Begitu juga hari Tiu. Tiu ini hari Tuesday. Tuesday yang menjadi Tuesday pada hari ini. Tiu itu nama Dewi Perang. Kalau Monday dinamakan Monandik, hari untuk bulan. Ahad, hari untuk matahari. Kalau Wednesday diambil daripada nama dewa Woden, Odin King of Asgard, dijadikan nama Wednesday. Baik itu kalau adik-adik yang menonton cerita Thor, apa lagi ya, Avengers lah. Dalam Avengers ada watak Thor. Thor itu dewa, dan dia ada anak, dia ni anak kepada dewa. Thor pula ada adik-beradiknya Odin dan bagai-bagai lagi. Semua tu nama hari. Woden daripada Odin, King of Asgard. Kalau dewa Thor anak Odin, abang tiri kepada Loki. Ni budak-budak je tahu. Tuan-tuan salah buat faham, memang tak faham. Memang watak-watak Avengers. Dewa Thor itu yang jadi Thursday, yang hari Khamis Thor, yang ada tukul besar itu. Kalau Friday, Freak, isteri kepada dewa Odin, namanya Friday ataupun Freak. Hari Sabtu, hari Saturnus, dia menjadi Saturn's Day, iaitu terjemahan daripada bahasa Rom yang sekarang ni jadilah Saturday. Jadi kalau kita nak tolak penggunaan Januari sampai Disember, tolak jugalah Sunday sampai Friday. Tolak semua. Pakai yang Arab sajalah. Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamis, Jumaat, Sabt, Al-Ahad, Al-Isnin. Cakap begitu je. Bahasa itu saya sebut, kalau kita nak mencari sejarah, memang terlalu banyak benda yang dah tak sesuai dengan sekarang. Saya ambil contoh lain. Kita orang Melayu menggelarkan hari Ahad ni hari Minggu. Minggu ni asal daripada mana? Dia asal daripada bahasa Portugis, iaitu Domingo. Domingo ini hari Tuhan. Yang mana dulu zaman Melaka, hari Ahad, orang-orang akan pergi berjumpa dengan Saint Domingo di gereja untuk semayang. Jadi akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 diringkaskan hari Domingo itu menjadi hari Minggu saja. Maka kalau tuan-tuan sensitif juga dengan sejarah, tak payah pakailah hari Minggu. Domingo, Minggu. Apa lagi? Sembahyang. Perkataan sembahyang ni mana ada dalam istilah bahasa kita? Sembahyang ini diambil daripada agama Kapitayan. Kapitayan ni agama kuno orang Jawa dahulu, yang mana mereka menyembah satu Tuhan, yang mana Tuhan ini Sang Yang Toyo namanya, atau Sang Yang Taya. Sang Yang Toyo ini adalah Tuhan yang tak kelihatan. Toyo tu makna suwung, hampa, kosong. Berdasarkan doktrin Kapitayan, dipanggil Tan Kenong Kinopongoyo. Tuhannya itu enggak kelihatan, enggak boleh digambarkan, enggak bisa digambarkan. Datang Wali Songo, dia ubah alang kepalang Tuhan, dia tak nampak. Kita masuk doktrin Islam, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu juga Tuhan yang tak berbentuk, tak berupa. Sembah Allah aja. Jadi sembah Allah, sebab Tuhan yang tak kelihatan. Maka ritual ibadah itu kekal dijadikan sembahyang. Sembah siapa? Yangnya mana? Sang Yang Toyo. 8 Wali Songo protes. Kata mereka, Sunan Kalijogo, engkau jangan pandai-pandai. Dalam bahasa hadis disebut solat, yang ente panggil sembahyang apa hal? Dia syaraf. Tuhan yang enggak kelihatan gini.
Panjang cerita lah. Sampai sekarang kita panggil sembahyang. Tapi kalau dari sudut sejarahnya, tuan-tuan pun tak selesa nak panggil sembahyang. Tapi itu sejarahnya. Dan sejarah kita tak boleh ubah. Begitu-begitulah dia. Puasa. Mana ada dalam bahasa Arab? Puasa. Kaji dari sudut sejarah. Apa makna puasa? Puasa dino pitu. Puasa dino pitu. Yoga amalan kapitayan. Ini panjanglah hilang cerita New Year kita ni sekarang. Aku nak cerita ke tradisi Jawa yang lama-lama. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita berada di pertengahan. Kita tidaklah excited sangat nak sambut 2023 ini, tidak. Tetapi kita nak menanamkan semangat baru untuk menempuh hari-hari yang baru. Sebab tahun baru ini adalah suatu gerbang pergantian waktu yang akan selalu dilalui oleh setiap manusia sepanjang umurnya. Dalam kita menghadapi tahun baru, sudah pasti di depan kita dibentangkan dua pilihan dalam kita nak menyikapi pergantian demi pergantian masa ini. Pilihan pertama, adakah kita nak terus hanyut terseret oleh derasnya arus perubahan zaman tanpa berpegang kepada apa-apa pegangan yang kokoh? Ataupun pilihan kita yang kedua, biarpun arus perubahan zaman begitu laju, tetapi kita memiliki satu pegangan yang kuat, prinsip yang teguh, peribadi yang hebat, yang takkan mengganggu prinsip-prinsip hidup kita. Mana satu pilihan kita? Sebab itu sepanjang tahun 2022, kita telah menyaksikan pelbagai perkara. Ada orang mencipta kejayaan, ada orang yang jatuh kepada kegagalan, ada impian yang dapat dicapai, ada impian yang akhirnya bertukar pula menjadi mimpi-mimpi ngeri. Semua kita menghadapi asam garam 2022. Yang mustahak, marilah malam ini kita berdamailah dengan takdir. Kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Move on. Let bygone be bygone. Apa yang dah berlaku, berlakulah. Kita hadapilah, buka cerita barulah. Dalam istilah agama, inilah yang dipanggil redha. Redha ni payah, tuan-tuan. Redha ni payah. Ada orang masih belum boleh move on lagi. Mengomel siang malam, pagi petang, tak selesai-selesai. Sebab itu datang dalam satu bidang ilmu tasawuf ini, dia panggil redha. Dia redha ni kata ulama, dia asal daripada perkataan radiya yarda ridwanan. Maknanya redha ini senang, suka, setuju, puas, rela. Manusia kalau ada sifat senang, suka, setuju, puas, rela, banyak masalah akan selesai. Sebab itu kalimat ar-ridha, kata para ulama, dia lawan dari perkataan as-sukht. Sukht maknanya marah-marah. Sukht maknanya tak puas hati. As-sukht maknanya tidak suka dan tidak sokong. Justru redha dalam Al-Quran disebut berulang kali. Kata ulama yang buat kajian, kalimat redha cukup banyak digunakan di dalam Al-Quran dalam pelbagai bentuk derivasinya sampai mencecah 73 perkataan. Ada derivasi redha ini yang paling banyak disebut radu. Mana apa artinya? Redhalah kamu. Itu boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 119. Surah At-Taubah ayat 58, 59, 58, 59, 87 dan 93. Begitu juga dalam surah Yunus ayat yang ke-7, surah Mujadalah ayat yang ke-22 dan juga dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Radu, redhalah kamu. Sebab itu redha dia adalah disiplin dalam ilmu tasawuf. Orang kalau nak belajar tentang redha, dia kena belajar tasawuf. Sebab tasawuf ini adalah disiplin yang mendidik dan menundukkan nafsu. Dia manusia ni, level nafsu manusia ni berbeza-beza. Ada orang nafsunya dia panggil nafsu amarah. Orang nafsu amarah ni
Bagi dia baik dan jahat sama saja. Mana kalau kita terperangkap di dalam kitaran ini, kita nafsu amarah. Baik dan jahat sama. Bahkan orang yang nafsu amarah, dia tak menyesal pun kalau buat jahat. Bahkan dia rasa gembira dan lega kalau dapat buat jahat. Contoh, dalam Quran ada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Cilakalah, ni Allah Taala sebut, cilakalah orang yang mulutnya tak ada insurans. Maki, hamun, mengumpat, mengata, bantai, itu kan haram. Tapi bagi orang yang banyak nafsu amarah, sehari dia tak bantai orang, demam dia. Dan kalau dia dapat kecam orang, gembira dia. Oh, suka. Itu nafsu amarahnya tinggi. Bagi dia dosa dan pahala sama. Gembira pula buat kesalahan dan tak menyesal. Itu nafsu amarah. Bagaimana nak dikurangkan? Kena zikir banyak. Zikir, 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 zikir. Sampai jadi nafsu lawamah. Orang nafsu lawamah ini pula, bila dia buat kesalahan, dia menyesal. Dia mengata orang misalnya, dia cakap orang ni bodoh, dia cakap orang ni, lepas tu dia menyesal, kenapa pula aku cakap benda begitu. Dia sedih, tapi esok buat lagi. Tahanlah daripada kategori pertama tadi. Rasa lega pula kalau dapat buat jahat. Yang ini menyesal. Tapi esok buat lagi. Ini yang jenis keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara. Nafsu lawamahnya tinggi. Kita drill lagi, bagi dia zikir lagi, zikir, tarbiyah, sampai jadi nafsu mulhamah. Mulhamah ini orang yang dah mula diberi hidayah, petunjuk nak jadi baik. Tetapi dia belum boleh jadi baik sebab dia masih berada di sempadan, border saja. Orang yang dalam border ini tak boleh tenang lagi. Dia masih dalam 50-50. Baru dia beri ilham. Kalau dia masuk kawasan selamat, barulah betul-betul dia selamat. Maknanya dia masih ada tarikan untuk balik kepada sejarah dia hak dulu-dulu. Masih border lagi. Belum cukup. Drill lagi. Tok Guru akan suruh zikir lagi. Zikir. Sampai jadi nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni apa artinya? Tenang. Maknanya orang dah sampai nafsu mutmainnah, dia dah tenang, tak tergugat hidupnya dengan kesenangan atau kesusahan. Begitu tenang sehingga dia tak digugat oleh sihat maupun sakit, hinaan ataupun pujian. Bagi orang yang berada pada tahap nafsu mutmainnah, pujian atau hinaan sama saja. Tak ada masalah. Orang buat live Facebook misalnya, orang tunjuk like, dia okey. Orang kecap pun dia okey. Lantak kau orang lah. Kau nak begini ke, jari begini ke, kau nak keluar gambar, keluar api marah ke, bantai lah. Dia dah tak rasa apa-apa. Sakit, sihat, sama. Pujian tak berbunga, dikeji tak terasa sakit. Tak ada lagi perasaan marah ataupun dendam. Sebab dia dah tenang, mutmainnah. Oh, dapat fasa ni tuan-tuan, syok. Berapa ramai sekarang orang, ketenangan benda yang paling mahal sekarang. Ramai di kalangan kita malam ni nampak okey, tapi malam tak boleh tidur. Nak tidur kena makan ubat tidur, baru boleh tidur. Tapi orang yang tenang, relax saja. Dengar ceramah pun boleh tidur, tenang. Dia tenang saja. Syok betul. Ini rezeki tuan-tuan. Rupa bila dah berumur ni, dapat tidur rezeki pun. Kita ingatkan orang kuat tidur ni kuat membuta. Tak, tidur ni rezeki. Ada orang khatib baru naik saja, baru beri salam, tidur dah. Oh, rezeki betul dia. Ngaji Quran baru 2 baris, tidur dah. Bagus betul ya. Orang lain makan ubat nak tidur. Itu nafsu mutmainnah. Tapi boleh drill lagi sampai pada satu peringkat, ini orang redha, nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini dia redha saja apa yang Allah takdirkan pada dia, dan tak ramai orang ada kelebihan ini. Apa Tuhan buat pada dia, dia redha. Orang begini sangat terhibur dengan ujian. Sehari Allah tak uji dia, dia rasa tak seronok.
Katakanlah dia tak sakit, dia susah hati. Kenapa pula aku tak sakit? Sebab sakit ni kan tanda kasih sayang Allah. Dia risau pula dia tak sakit. Orang lain sakit nak bunuh diri lah. Ngapalah apa sakit. Tak, dia heran ngapa dia tak sakit. Sebab bagi dia ujian Allah adalah hadiah daripada Allah. Orang begini kalau kita tampar dia pipi kanan, dia suruh kita tampar pula pipi kiri. Agaknya lah, dia reda sangat. Jenis sabarnya tinggi. Nafsu radiyah. Atas lagi namanya nafsu mardiyah. Mardiyah ini, apa saja yang orang tu lakukan, Allah reda kepada dia. Orang begini mulutnya masin, tahap-tahap wali lah. Sebab itu orang yang tahap nafsu mardiyah ini, mereka sangat menjaga tutur kata. Sebab kalau dia kata sesuatu, insya-Allah jadi. Kalau dia jatuhlah. Bukan kehendak dia, Allah reda dengan kehendak dia. Biasa tok wali sajalah dapat peringkat ini. Nafsu tertinggi dia panggil nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Manusia biasa macam kita takkan sampai makam ini. Ini makam hanya untuk para rasul dan nabi-nabi saja. Manusia macam kita ini, kalau setakat peringkat nafsu mardiyah pun, ni pun dah taraf wali besar dah. Tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni dah wali ataupun tidak, keluar masjid sekarang, cuba tengok contoh slipper tuan-tuan hilang. Apa reaksi pertama bila slipper tuan-tuan hilang? Kalau tuan-tuan jenis, hilanglah slipper, tak apalah, Allah tentukan. Wali dah tu. Itu dah wali dah tu. Ini Allah Ta'ala tentukan, yang kekal hanya dia. Makhluk mana ada kekal, itu tahap wali lah. Boleh cium tangan dah tuan-tuan. Cium, ini memang tahap wali tu. Kereta dia bercala, bantai dia budak basikal. Kereta baru pula tu. Dia kata ini Allah tentukan. Makhluk mana kekal, Syekh, Allah kekal. Wali dah tu. Tapi beberapa orang tak dapat begitu, reda tak ada. Selipar hilang, ini mesti anak ni, ni mesti anak ni. Anak dia memang kaki dia ada lah, orang itu, orang ni suspek dia. Kereta ni, ni lah kereta ni. Kurang reda itu kurang. Sebab itu para ulama memberikan definisi yang berbeza-beza tentang reda. Saya ingat reda ni kita kena ada sifat ini. Kata Zunun Al-Misri, reda ni adalah orang yang gembira menghadapi takdir Allah. Apa saja Tuhan tentukan pada dia, dia happy saja. Contoh, ni contoh. Katakanlah puan-puan, tahun 2022 alhamdulillah settle. 2023 tiba-tiba suami buat perangai, menikah pula seorang lagi. Muda pula tu umur 19, menikah di Siam. Kita pula tahu lepas dia kahwin 3 bulan. Sebab jarang balik rumah, siasat, berigak kata orang Pantai Timur, jumpa kantoi kata orang bandar. Kita pun mengamuk. Jangan mengamuk, reda. Bagus reda dulu. Kita kena gembira dulu dengan takdir Allah. Memanglah susah. Sebab itu reda ni nak kena zikir banyak baru jadi reda. Ni contoh sajalah. Kata Ahmad bin Ujaibah dalam kitab Mi'rajut Tasawuf ila Haqa'iqit Tawassuf, katanya, reda ini adalah menerima apa saja musibah dengan wajah yang tersenyum. Apa saja musibah. Dia sakit, dia senyum je. Orang lain pula menangis, selok daripada dia lagi. Dia relax je. Orang dapat, doktor beritahu dia ni ada kanser kolon. Contoh na'udzubillah. Isteri meraung, anak meraung, kawan-kawan semua sedih. Allah, muda lagi, baru 50 dah kena kanser. Dia relax je. Dia senyum je. Ini orang dah makam reda. Lantak Allah Ta'ala nak gurau dengan aku. Tak ada halnya lah, insyaAllah. Dia dah reda. Payah sampai makam itu. Kata Al-Muhasib, reda ini adalah orang yang tenangnya hati di bawah pelbagai takdir Allah yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk. Tenang saja. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, dia pengarang kitab hikam yang terkenal.
Katanya redha ini adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah dan menjauhkan diri dari marah terhadap pilihan itu. Allah tentukan kita begini-begini, kalau ikut hati kita nak lain, tapi kita terima. Itu redha. Contoh, Urustia sediakan untuk saya air Sea Master, drinking water. Ini rezeki, ketentuan Allah. Kalau ikut hati saya nak teh tarik sebenarnya. Teh tarik kau orang mana panas-panas, sejuk tak sedap. Itu kehendak saya, kehendak Allah, Sea Master. Maka kalau kita mengaji tasawuf, kena ada redha. Kalau anda tak dapat apa yang anda suka, sukailah apa yang anda dapat. Itu redha. Jadi penganjur sedia Sea Master. Sea Master pun Sea Master lah. Alhamdulillah. Cium sekali rezeki. Walaupun dalam hati membuat-buat nak teh tarik. Lepas ni boleh tak? Ke tak ada juga? Redha saja. Tak ada tak apa. Ini makam tasawuf. Tuan-tuan kena jadi tasawuf dah tua-tua ni, kena ada tasawuf sikit. Kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, orang yang ada redha bererti telah tumbuh dalam hatinya cinta kepada Allah. Apabila dia belajar saja redha, dia sedang mengajar dirinya cinta kepada Allah. Lepas itu jangan cakaplah I love you Allah, I love Allah. Kalau ketentuan Allah engkau tak boleh terima, tak ada love. Teringat saya cerita Rabi'atul Adawiyah. Dia naik kapal, ada penumpang lain lah. Tengah belayar, tiba hari nak ribut. Ribut tengah laut, tuan-tuan. Ribut tengah laut nak lari mana? Sebab itu orang kalau keturunan Bugis dia berani. Bugis kan main laut. Laut ni kalau cabaran datang, mana ada tempat nak sembunyi? Panjat bukit, gunung, mana ada? Hadap tu je lah. Jadi apabila ribut nak datang, semua panik. Kali dia ternampak ada Rabi'atul Adawiyah. Masing-masing kata, Alhamdulillah ada Tok Wali sini. Mereka pun pergi, Ustazah, doa lah sikit, minta ribut lari. Rabi'atul Adawiyah buat tak tahu. Dia diam. Orang pujuk lagi, Ustazah, doa lah sikit. Dia balik Sedang dia diam begitu, ribut reda. Orang pula heran, tanya dia, Ustazah, baca apa tadi? Ajarlah sikit. Saya tak baca apa-apa. Takkan tak baca apa-apa, elok ribut nak sampai kona lain. Kata Rabi'atul Adawiyah, saya tak buat apa-apa pun, saya hanya redha saja. Redha apa? Bumi ni Allah Ta'ala punya. Ikut dia lah nak buat apa pun. Kenapakah bila kita nak sesuatu, kita minta bersungguh-sungguh sangat pada Allah supaya dikabulkan. Tapi bila Allah berkehendak nak buat sesuatu, kenapa kita nak tahan kehendak dia? Time kehendak engkau, macam-macam engkau minta. Oh, kalau doa duha, ya Allah yang di langit turun kalah, di bumi keluar kalah, dalam poket keluar kalah, poket belakang letak kalah. Oh, dia paksa-paksanya keluar rezeki. Time Allah nak berkehendak atas bumi dia, engkau macam-macam larang, tangan terbalik, tolak begini, tula balik. Apa masalah? Engkau redha je lah dengan ketentuan. Tetapi Allah Maha Penyayang. Bila mu reti bahasa, Allah sangat reti bahasa. Dialihkan musibah itu. Payah tuan-tuan nak dapat makam redha ini. Tuan-tuan nak keluar rumah, nak pergi main golf. Puk hujan, memang marah kita. Dah lah aku lama tak main golf. Handicap berterabur dah ni. Hujan pula lagi. Tak redha, memang kuatlah hujan itu. Tapi tuan-tuan tengok ke hujan. Hujan. Turunlah, ikut engkau lah nak turun. Engkau pun dah lama dah tak turun. Turunlah hujan. Kau semu lah. Kau demo lah. Gitu. InsyaAllah. Betul orang tua kata, kalau kita tak marah ke dia, berhenti hujan tu. Berhenti. Jangan marah dia. Redha. Macam enggak tikus masuk rumah. Kau orang tua-tua tak bagi marah tikus. Tuan-tuan marah tikus makin banyak. Tapi redha, cakap je elok-elok. Jangan sebut tikus, sebut dia Cik T. Ni petua saya tak tahu betul tidak. Hipotesisnya tak tahu dari mana. Panggil Cik T. Dia lari. Jangan panggil Cik Ta, lain pula keluarnya nanti. Panggil Cik T. Ada satu cerita saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Jangan azan pula lah. Ada satu kisah. Ini kisah orang redha. Insaf kita membaca kisah ini. Kisah ini ada direkodkan dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Ini susunan Ibnu Katsir. Dan juga dalam kitab Sirah Tabi'in.
disebutkan satu kisah seorang sahabat bernama Urwah radhiyallahu anhu. Urwah ini bukan calang-calang sahabat. Ayah dia adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Mak dia pula adalah Asma binti Abu Bakar, anak pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi bukan calang-calang sahabat. Ada satu riwayat, salah seorang anaknya bernama Hisham. Hisham pernah bercerita, kharaja Urwatu ila al-Walid bin Abdul Malik. Pernah sekali, kata Hisham, ayah saya pergi ke Syria. Tujuan dia pergi ke Syria, ke Damsyik masa itu, adalah untuk nak ziarah Khalifah Walid ibnu Abdul Malik. Khalifah Walid ini Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Dia memerintah antara tahun 705 sampai 715. Dari Madinah beribu kilometer ni perjalanan nak pergi ke Damsyik. Fa kharajat bi rijlihi akilatun. Dalam perjalanan tiba-tiba Urwah, iaitu ayah saya ini, ditimpa satu sakit, kaki dia tiba-tiba bengkak. Macam tuan-tuan pun kena bengkak begitu kan? Go out, bengkak tiba-tiba. Tapi ini lain. Dia bengkak itu berserta dengan bisa-bisa, kemudian dia menyerang pula ke organ-organ yang lain, ke anggota yang lain. Daripada betis naik ke peha. Jadi bayangkan perjalanan nak ke Damsyik itu makan masa hampir 7 hari, jauh lagi. Kaki dah start bengkak. Dan bengkak dia sampai dah tak boleh nak berjalan. Daripada kaki menjalar sampai ke peha, sampai ke pinggang, satu badan dia sakit. Maka bila dia dah nak sampai ke Damsyik tu memang orang papah dia. Akhirnya dapatlah dia berjumpa dengan Khalifah sampai di istana. Amirul Mukminin telah arahkan para doktor untuk periksa penyakit dia tu. Apakah penyakit sebenar yang dihadapi oleh Urwah? Yang ini saya ingat kita bincang atau sambung selepas ini, sebab selepas ini akan berkumandang azan Isyak. Jadi saya ingat kita berhenti dulu seketika. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali semula selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah. Tajuk pada malam ini, tutup buku lama, bukalah buku baru. Bersempena dengan kita nak bertemu dengan tahun baru 2023, insya-Allah bermula malam esok. Kita bawakan pada malam ini salah satu daripada bekalan kita menghadapi tahun-tahun yang mendatang yang penuh cabaran ini, adalah tanamlah dalam diri sifat redha. Redha ni benda payah, tapi adalah solusi terbaik kepada banyak masalah. Tadi kita bercerita tentang Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, yang dia dengan anaknya telah pergi ke Damsyik untuk bertemu dengan Khalifah Walid ibnu Abdul Malik. Jadi dalam perjalanan dia jatuh sakit yang teruk. Sampai di istana di Damsyik, Amirul Mukminin telah memeriksa dan minta pasukan perawatan buat pemeriksaan. Dan barisan doktor, tabib-tabib ketika itu mengatakan bahawa kaki Urwah ini mesti dipotong. Kalau kaki dia tak dipotong secepat mungkin, serangan akan pergi pula kepada anggota yang lain dan boleh menyebabkan kematian. Pergi ke jantung, pergi ke apa, boleh jadi kematian pula. Urwah ketika dapat maklumat itu, dia reda je. Potong kaki, potong kaki tuan. Tak apalah, kalau dah begitu pakar-pakar mengatakan, saya ikut sajalah. Tabib pun mengata, tuan, kami di sini kepandaian ilmu tabib kami bagus. Jadi kami ada buat ubat-ubat penahan sakit, pelali-pelali yang boleh menyebabkan pesakit terlena, macam bius lah. Kalau kami bagi dekat tuan, nanti tuan tak sedar, dan masa potong kaki pun taklah rasa sakit sebab tuan tak sedar. Apa respon Urwah? Oh, tak payah, kata dia. Saya yakin tak ada seorang pun orang beriman yang akan sanggup minum apa-apa yang boleh menghilangkan akal. Sebab apabila kita hilang akal, sudah pasti saya akan lupa pada Allah. Saya tak nak lupa Allah walau satu saat pun. Oh, ini lain orang iman tahap tinggi. Kita beberapa kali lupa Allah.
Dengar lagu pun lupa Allah sekejap. Dia memang tak nak lupa Allah walau seketika. Maka tabib kata, habis saya nak potong tuan guru ni macam mana pula dia negang? Beginilah, kalau encik nak potong kaki saya, lakukanlah ketika saya sedang semayang. InsyaAllah saya boleh tahan sakit. Semayang. Dia pun semayang. Ketika dia solat, itulah kakinya dipotong. Faqata'aha, maka kaki kanannya pun dipotong. Habis saja kaki dia dipotong, selesai solat, Urwah pegang kaki kanan dia yang dah dipotong tadi, ulurkan dia kakinya yang dah dipotong tadi. Dia balik-balikkan kaki dia, belik-belikkan kakinya, dan dia mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu bahawa tak pernah sekali pun aku guna kakiku ini untuk pergi tempat maksiat, Ya Allah. Saksikanlah, Ya Allah, amanah aku jaga selama ni. Ni Urwah bin Zubair. Doktor pun ambil kaki dia. Dia pun menjalanilah rawatan lanjut. Doktor cek dia punya luka, buat dressing apa semua. Sedang dia menjalani rawatan, wasaqata bnu lahu an zahri baitin. Anak dia yang ikut dia travel daripada Madinah ke Damsyik, tiba-tiba kemalangan di Damsyik. Kemalangan melibatkan kenderaan kuda. Dia adalah bermain kuda ke apa ke, tendang di kuda ke, benda jatuh. Yang penting anaknya itu meninggal. Maka bayangkanlah tuan-tuan puan-puan, Urwah bin Zubair satu trip pergi ke Syria, 2 ujian berat diberi Allah pada dia. Pertama, kaki dia dipotong. Yang kedua, anak dia meninggal. Orang sebersalah nak beritahu pada dia, dia dah tengah sakit, nak beritahu pula anak dia meninggal. Akhirnya ada yang kata, Tuan Guru minta maaf lah, ni, anak meninggal. Apa respon Urwah? Ini orang makam redha yang tinggi. Dia baca puisi, baca sajak, baca syair. Wa'lamu anni lam tusibni musibatun minad dahri illa qad asabat fatan qabli. Ketahuilah bahawa tidaklah aku ditimpa suatu musibah dari masa ini, melainkan musibah yang sama pernah menimpa kepada orang-orang sebelum aku, kata dia. Relax saja. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa. Allahumma kana li banuna sab'atun fa akhasta minhum wahidun wa baqaita sittatan. Ya Allah, aku pernah memiliki 7 orang anak, lalu engkau ambil seorang daripada mereka, tetapi baiknya engkau meninggalkan 6 lagi untuk aku. Melainkan orang redha. Wa kanat li atrafun arba'atun fa akhasta minni tarfan wa abqaita li salasa. Saya juga mempunyai 4 tulang 4 kerat, 2 tangan 2 kaki. Engkau telah ambil 1, tapi baiknya engkau ya Allah tinggalkan 3 lagi untuk aku. Wala in abtalaita laqad afaita wala in akhasta laqad abqaita. Sesungguhnya ya Allah, apabila engkau menguji kepada aku, maka pasti kau akan jamin keselamatan aku. Dan jika engkau mengambil sesuatu daripada aku percaya kau akan kurniakan aku nikmat yang lebih banyak lagi selepas daripada itu. Kalau kita hayatilah tuan-tuan puan-puan doa Urwah bin Zubair ini, tinggi sungguh tahap redha dia kepada Allah. Kehilangan 1 kaki dia tak nampak. Yang dia nampak, Allah sudi kekalkan 3 lagi anggota pada dia. Kehilangan seorang anak dia tak pandang sangat, kerana yang dia lebih nampak adalah Allah sudi kekalkan 6 orang anaknya masih sihat. Berapa orang kita pada malam ini dapat makam ini? Payah. Sebab itu nak dapat makam redha ini payah. Tapi boleh dengan zikir yang banyak. Dia sebab redha duduk pada hati, maka hati itu perlu banyak dipolishkan, dibersihkan. Cuma nanti kalau tuan-tuan dah sampai pada tahap redha, makam redha,
Jangan pula sampai menyusahkan orang pula dengan sifat redha kita itu. Sebab redha ini dalam buku Hakikat Tasawuf ada disebutkan, ada orang yang menghadapi kekeliruan tentang memahami dan melayani sifat redha. Ada orang dia merasakan bahawa kalau kita dah redha kepada Allah, tak perlu lagi kita ikhtiar, tak perlu lagi berdoa, tak payah sajalah, redha sajalah dengan apa yang berlaku. Contoh kalau dia sakit, anak-anak nak bawa pergi hospital, tak payahlah, abah baru balik masjid minggu lepas ustaz cerita hari redha, abah redha je lah, mati pun mati. Jangan begitu. Redha ini jangan meninggalkan ikhtiar. Redha ni jangan sampai buta taklid buta kepada takdir Allah. Jangan. Kalau perlu berikhtiar berubat, silakan. Dan sekarang ni saya melihat ada pula di kalangan masyarakat kita buat kempen, jangan percaya ke doktor pula dah. Jangan makan ubat ni semua menipu Yahudi kafir belaka. Ni ngaji di mana? Tak betul cara begitu. Agama kita tak ajar begitu. Para ulama sangat menghormati profession kedoktoran. Para ulama ni saya sebut antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia sangat hormat kepada profession dan authority doktor. Dan Imam Asy-Syafi'i akan menyelaraskan semua hasil kajian fatwa dia dengan perubatan. Dia mesti selaraskan. Sampai Imam Asy-Syafi'i menjelaskan berapa pentingnya ilmu kedoktoran, sehingga kata dia, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram anbalu minat tib. Saya tidak mengetahui sebuah ilmu selepas ilmu halal dan haram yang lebih berharga melainkan ilmu kedoktoran. Ini ada dirakamkan dalam kitab Syiar A'lamul Nubala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga menekankan antara banyak-banyak ilmu duniawi, engineering ke architecture ke apa saja, ilmu kedoktoran adalah ilmu yang ranking number 1. Sehingga kan kata beliau, innamal ilmu ilmani. Ilmu ini ada dua, ilmu din wa ilmu dunia. Ilmu agama, ilmu duniawi. Fal ilmu alladhi lid-din huwa al-fiqh. Ilmu untuk agama adalah fiqh. Fiqh ni bukan fiqh, fiqhul akbar, iaitu akidah ataupun tauhid. Wal ilmu alladhi lid-dunya huwa at-tib. Dan ilmu terbaik untuk dunia ini adalah ilmu perubatan. Ini boleh rujuk dalam Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Syair-syair tentang pesanan dan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Lepas itu jangan kutuk doktor. Doktor dia ada autoriti dia. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i pernah berikan satu ungkapan, la taskunanna baladan lam yakun fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yumbiuka an amri badanika. Janganmu duduk di satu negeri yang mana dalam negeri ni tak ada dua jenis manusia. Pertama, ulama yang boleh memberikan fatwa tentang masalah agama. Yang kedua, doktor yang boleh memberitahu keadaan kesihatan badan kamu. Ini rujuk juga dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Baik itu kalau kita duduk di kawasan ini, ada doktor, ada ulama. Berkatlah perumahan tuan-tuan. Berkat. Barakah. Senang kita. Kok jiran kita doktor. Berkat tuan-tuan. Kok anak kita tertelan shilling malam. Contoh. Tak apa ngunyah-ngunyah tertelan shilling 50 sen lekat. Kita dengan panik nak cari baju nak pergi klinik tak ada. Tengok sebelah ada doktor. Oh lega. Doktor. Ya doktor. Doktor jiran berlari. Oh dia pun tengok tekan. Pandai lah dia reti lah mula-mula gitu. Itu doktor nikmat. Nikmat. Kalau ada doktor, ustaz, Tok Bomoh pun sedap juga, bagus juga. Bomoh ni dia boleh lah nak menghilangkan apa nama jin-jin tak nampak. Ada juga. Artinya benda tu saling lengkap melengkapi. Hatta
Nabi SAW sendiri, walaupun Nabi pun pandai berubat, ada tip nabawi dan macam-macam lagi, Nabi pun respect doktor. Zaman Nabi ada doktor ni, panjang pula huraiannya. Dan Nabi sendiri menyarankan para sahabat yang sakit supaya cari satu orang tabib Arab yang terkenal pada zaman Nabi ketika itu, namanya Al-Harith bin Qaladah. Al-Harith bin Qaladah ini, dia pernah belajar ilmu perubatan sampai ke Yaman, sampai ke Parsi. Ada satu riwayat daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, "Maridtu maradan atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'ad, aku satu hari sakit dada. Ni musim ni ramai orang sakit dada. Paru-paru rasa macam nak sakit jantung, nak matilah, macam-macam. Ramai. 2-3 orang dah saya jumpa. Aku ni nak mati lah ustaz, kau pula sakit dada, ngak. Engkau orang ke-16 dah aku jumpa. Memang ni musim sakit dada berlaku musim ni. Musim sakit dada. Dia wabak ni makhluk. Dia turun beramai-ramai, betul dia lari balik, turun pula gerombolan lain. Gitu je lah. Umur sakit. Jadi sahabat Sa'ad ni sakit dada. Dia pun jumpa Nabi, "Ya Rasul, sakit dada." Maka fawada'a yadahu baina sadbayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Kata Sa'ad, bila aku ngadu Nabi sakit dada ya Rasul, Nabi pun pegang tangan aku, pegang dada aku, sampai aku rasakan wajadtu bardaha ala fuadi. Aku rasa tapak tangan Nabi sejuk atas dada aku. Nabi bacalah dia punya ruqayyah apa semua, doa apa semua. Kemudian faqala innaka rajulul maf'udun. Tiba Nabi kata, "Hei Sa'ad, kamu ni sakit jantung ni." Mungkin Nabi baca apa, Allah bagi petunjuk, nampak urat tersumbat ke kolesterol ke apa agak lah, tak tahulah kita kan. Nabi, ni awak ni, ente ni sakit jantung ni. Saya jantung, saya tak ada kepakaran. Nabi mengaku ada bab tertentu, it's not my faculty. Ada fakulti yang lain. Awak jangan semua fakulti awak sapu. Ada fakulti dia. Ini fakulti pengajian Islam. Tak payah ceritalah fakulti perubatan ni. Maka kata Nabi, kamu ni sakit jantung. A'ti Al-Harith bin Qaladah akhun saqifun fa innahu rajulun yatatayyab. Maka kata Nabi, begini, awak pergi berjumpa dengan Al-Harith bin Qaladah. Dia tu adalah dari kabilah Bani Saqif. Dia tu pandai berubat. Pergi jumpa dia. Artinya Nabi respect kepada profession perubatan yang dimiliki oleh sahabat ketika itu. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Boleh je Nabi nak baca, nak ruqayyah, baca Fatihah 7 kali. Boleh, tak ada masalah. Tip nabawi kan, perubatan cara Nabi. Tapi ada bab tertentu Nabi kata ini ente kena jumpa orang pakar. Maka kalau kita perlu berubat, pergilah berubat. Oh jangan redha tak tentu arah. Oh tak apalah saya redha mati pun mati. Kalau mati, kalau tak mati 10 tahun begitu menyusah ke orang. Orang lagi keluri pun payah nak pergi menjaga ke diri siang malam. Pergilah berubat. Moga-moga sihat. Kalau mati, matilah. Tapi janganlah mati cepat tak apa, takut mati lama. 15 tahun tak mati-mati. Tak nak pergi berubat. Nyusah ke orang. Isteri lawa lagi tengah pasang badan, awak mengikut begini lah. Berubat tak nak. Cuba pergi berubat. Sebab itu hormat doktor. Kita kena belajar, didik masyarakat. Tuan-tuan nak kelahi dengan profesion lain, kelahilah. Jangan kelahi dengan doktor. Doktor ni pekerjaan mulia. Kerana dia kerjanya mengkaji makhluk Allah. Paling Allah cinta. Apakah dia? Manusia. Profession sains yang lain, dia kaji bulan, kaji bumi, kaji batu, itu pun makhluk Allah. Tetapi ahsani taqwim, siapakah dia? Manusia. Makhluk yang Allah paling sempurna, masterpiece ciptaannya, bukan matahari, bulan, bintang, bukan ikan paus, rimau ke benda kedak, manusia. Dan yang kerja kaji manusia, doktor. Dia kaji daripada kepala sampai kaki.
Dia kaji setiap apa yang ada dalam badan kita. Maka hormatilah profession ini. Sebab itu authority doktor mahal. Tuan-tuan kalau nak bawa kereta OKU ke, nak stiker, nak dapat road tax murah ke apa ke, agensi mana yang boleh keluarkan surat pengesahan tuan-tuan OKU? Atau tuan-tuan memang tak layak untuk, memang layak untuk dapat pengurangan? Doktor dibikin satu surat, tuan-tuan bawa pergi JPJ, terus dapat satu stiker khas, terus road tax pun boleh diskaun. Doktor boleh mengesahkan kita boleh bekerja atau. Sebab itu doktor autoritinya mahal. Jadi hormatilah mereka. Dan ini kehendak agama. Jadi ada tuan-tuan boleh berubat dengan doktor, pergilah berubat. Itu satu. Kemudian redha nanti, ada juga orang bila dia jadi miskin, bisnes tak ada, apa tak ada, dia tak nak berusaha dah. Kata ngapa tak nak berusaha dah? Tak naklah, saya redha je lah dengan apa yang ada, benda rezeki ni. Habis anak susu tak ada, macam mana? Minum je lah susu Cak Junjung ke TO ke apa, belantak je lah, malaikat jaga. Tak boleh begitu. Itu bukan redha. Kita jangan jadi manusia yang fatalisme ini teori Jabariyah, serba pasrah pada takdir semata-mata. Itu jangan. Kita tak boleh jadi Jabariyah. Kita kena ada doa, kena ada ikhtiar. Kerana doa juga adalah anjuran daripada syariat Islam. Berikhtiar juga adalah anjuran daripada syariat Islam. Sebab itu hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sekalipun, ketika dia nak masuk ke wilayah Syam, masa itu wilayah Syam sedang berlaku wabak. Jadi ramai orang yang jatuh sakit. Sampai di sepadan, dia dapat tahu situ wabak teruk, dia U-turn balik ke Madinah. Bila dia U-turn, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu protes. Afiraran min qadarillah, wahai Amirul Mukminin, maaf nak tanya, tuan ni nak lari dari takdir Allah ke? Kan Allah dah tentukan kena wabak, takdir, masuk je lah. Tapi apa respon Umar Al-Khattab? La ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Aku kalau boleh biarlah yang bercakap ayat begitu bukan kau wahai Abu Ubaidah. It's not your level. Bukan level awak bercakap macam tu dengan saya. Ini level orang tak mengaji bercakap begitu dengan saya. Umar marah. It's not your level. Kata Umar, na'am, nafiru min qadrillah ila qadrillah. Saya sedang melarikan diri daripada takdir Allah kepada satu lagi takdir Allah. Ini riwayat Bukhari. Artinya redha, pasrah, jangan sampai tak ada ikhtiar, tak ada berusaha. Ada juga orang yang redha dengan mengatakan, bila dia tengok maksiat sekeliling kita, ada orang hoang-hoang, dosa-dosa banyak, awak tak tegur ke? Tak apalah, saya redha sajalah apa yang berlaku. Dulu kan minggu lepas ustaz tu ceramah kita kena redha sajalah dengan kemungkaran ini. Pun tak boleh juga. Benda mungkar kena tegur. Orang yang melihat benda mungkar tapi tak tegur, itu tandanya syaitan bisu. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, al-mutakallimu bil batil syaitanu natiq, wa sakitu anil haqqi syaitanu ahras. Orang yang bercakap batil adalah syaitan yang sedang berbicara. Tapi orang yang diam dari menceritakan kebenaran adalah syaitan bisu. Jangan jadi syaitan bisu. Kalau melihat satu kemungkaran, hendaklah ditegur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah memberi teguran, "Idza sakatal alim taqiyah wal jahil yajhal, famata yadhharul haqq." Kata dia, kalaulah orang alim sentiasa diam kerana nak play safe. Bertaqiyah ni play safe, nak jaga kedudukan. Kan cakap banyak garang, hantar ke Sarawak, malah aku cakap senyap je lah, lantaklah apa yang berlaku. Ataupun orang jahil, kita biarkan terus jahil. Maka sampai bila kebenaran boleh ditegakkan? Takkan mungkin tertegak kalau orang alim play safe.
Kerana redha, tak apalah, biarlah dulu. Jangan dibiarkan. Mana yang boleh tegur, tegur. Yang penting hadirin hadirat, ayolah kita jangan marah-marah kepada ketentuan Allah, takdir Allah. Dalam situasi sekarang, kita tanamkan sifat sabar, berlapang dada dalam diri. Orang beriman ini sifat dia, apa juga yang menimpa dia, dia sentiasa berlapang dada. Ayo kita berlapang dada, sabar, redha. Duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hatinya berbulu, orang pendendam imannya padam, orang pendengki hatinya berdaki. Sebab itu antara tanda iman adalah redha menerima takdir Allah. Ar-ridha biqada'illah. Jom kita bertelih dalam kisah Quran. Dalam Quran, kalau kita bercermin kepada kisah-kisah yang ada, kita dapat melihat bahawa asal muasal mula kehidupan makhluk ini semua duduk di surga semua. Semua duduk dalam surga. Syaitan dalam surga, malaikat dalam surga, Nabi Adam dalam surga, Siti Hawa dalam surga, semua dalam surga. Dan sebelum Adam diciptakan, waktu itu surga dihuni oleh iblis dan para malaikat. Dan iblis sendiri dia adalah ada jawatanlah di surga itu. Para malaikat sendiri pun hormat kepada dia. Mungkin iblis ni grade-nya tinggi sikitlah, Yusasi ke apa ke. Jadi yang lain tu hormat pada iblis. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala telah memutuskan untuk mengangkat pemimpin baru di surga. Masa tu iblis nak lantik pemimpin baru, namanya Adam. Ketika Allah memutuskan nak lantik Adam jadi pemimpin baru, iblis tak boleh terima keputusan itu. Apa sebab? Kerana iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Dia lebih mulia daripada Adam. Dia lebih kompeten berbanding dengan Adam. Adam ni junior, cadet. Aku orang lama. Adam ni baru, apa yang dia? Dia merasa dia lebih hebat daripada Adam. Dan inilah kesalahan besar iblis. Dia tak boleh menerima ketentuan Allah. Iblis bukan sahaja tidak mau hormat kepada Adam, respect tak nak, tabik tak nak, tunduk tak nak, apa pun tak nak, dan itu Allah perintah. Bukannya Adam yang, iblis, tabik aku. Tak, Allah perintah. Iblis, hormat pada Adam. Tambuh aku. Dia tambuh betul. Iblis bukan sekadar tak nak hormat pada Adam, tapi berusaha pula supaya Adam ini dikeluarkan pada surga. Biar padan muka Adam. Dia usaha siang malam. Dan dia berusaha tanpa jemu dan akhirnya berhasil. Dengan kelicikannya, Adam dan Hawa berhasil dipujuk untuk makan buah khuldi. Buah larangan yang Allah tak benar dekati pun sebelum ini. Tapi iblis dengan kelicikannya berjaya. Maka sebagai hukuman, apa yang terjadi? Allah Ta'ala telah memerintahkan Adam, Hawa, iblis keluar semua daripada surga. Tiga-tiga sekali, padan muka. Tiga-tiga kena reject. Apabila Hawa, Adam dan iblis dikeluarkan daripada surga, apa yang berlaku? Ini pelajaran untuk kita. Iblis bila dikeluarkan daripada surga, dia tak habis-habis menyalahkan Adam dan Hawa. Sebagai punca dia dijatuhkan daripada surga. Ini semua Adam punya pasal. Aku eloklah hari tu jadi bos di sini. Dia punya pasal. Waduh, ada sokongan lah, itulah, inilah. Orang semua ikut dia lah. Apa ikut-ikut? Aku lah. Dia tak habis-habis. Mulutnya berkumat kamit siang malam. Adam. Sikit Adam. Ini semua Adam punya masalah. Adamnya ujung mulutnya Adam. Dia memang tak puas hati betul. Sebab dia merasakan gara-gara Adam diciptakanlah aku ni, kata iblis, dia campakkan dalam dunia ini. Tapi bagaimana sikap Nabi Adam? Ini kita kena belajar. Nabi Adam bila dia disingkirkan daripada surga, yang berlaku adalah dia tidak henti-henti menyalahkan diri dia sendiri.
Maka terkenalah doa dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sayalah yang zalimkan diri saya sendiri. Kalau Tuhan ya Allah tak ampunkan saya akan jadi orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam tak pernah menyalahkan siapa-siapa pun sebagai punca kejatuhan dia. Yang dia salahkan adalah diri dia sendiri. Sebab Allah kata jangan makan, mu makan. Salah siapa? Salah mu. Dia ngaku. Maqam ini payah nak ada pada manusia. Apabila berlaku sebarang perkara pada dia, dia tak pernah nampak masalah tu punca pada dia. Yang dia nampak adalah semua kesalahan orang. Kenapa kita kalah? Oh, kerana dia. Kenapa kita tak menang? Sebab dia. Jarang jari balik kepada kita. Dan perkara itu pernah berlaku semasa perang Uhud. Dalam peperangan Uhud, orang Islam dibantai teruk oleh orang-orang musyrikin daripada Mekah. Sehingga ramai sahabat Nabi gugur syahid. Pak saudara Nabi sendiri gugur syahid. Dan itulah peperangan yang Nabi sendiri cedera yang agak parah, sampai terpaksa diseret naik sampai ke gua. Ketika mereka postmortem bincang, kenapa kita kalah? Kenapa kita kalah kali ini? Sahabat berdiskusi. Allah rekodkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 165. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Bila kamu ditimpa kekalahan dalam perang Uhud, maka kamu pun bertanya anna hadha. Bapa kita kalah? Bapanya kita kalah ni? Bapa kita kalah? Kenapa kita kalah? Trip ni kita kalah. Why? What is the because? Semua bincang. Apa sebab kita kalah? Kita preparation bagus. Badar dulu kita menang, strategi yang sama. Peralatan kita bagus, strategi panahan. Semua bagus. Apa masalah kita sekarang? Allah mencelah dalam wahyu. Qul huwa min indi anfusikum. Maka katakanlah wahai Muhammad, kekalahan itu berpunca dari diri kamu sendiri. Mu punya pasal. Mu usah salahkan orang. Mu jangan salahkan Khalid Al-Walid. Dia mengambil kesempatan daripada ruang yang ada. Mu jangan salahkan kawalan rapat Nabi pecah. Mu sendiri tak jaga. Kerana terimbau dengan harta yang banyak dan sebagainya lagi. Kamu tak dengar arahan Nabi. Nabi kata jangan turun. Mu turun juga. Mu jangan salahkan orang. Dalam perjuangan ada masa kesalahan itu mu punya pasal. Ayat ini tuan-tuan turun pada sahabat Nabi. Siapa sangka sahabat yang perfect itu rupanya ada masa dalam perjuangan, ada sedikit juga kadang-kadang tergelincir juga sedikit, sebab tak dengar cakap. Maka apatah lagi kita orang biasa. Maka beza orang beriman dengan orang kurang beriman, kita sentiasa melihat unsur syar'i dalam setiap kejadian. Setiap perkara Allah dah aturkan. Contoh kita jadi nazir masjid, 10 tahun jadi nazir. Tiba-tiba kita digugurkan, digantikan dengan orang baru misalnya. Kita pun fikir, apa jadi ni? Aku diturunkan daripada jawatan aku. Tuan-tuan, orang redha, dia memandang itu aturan Allah. Apatah lagi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan aku tahu, kata Allah. Dan tidak ada sebiji pun dalam, sebutir biji pun dalam yang jatuh dalam kegelapan bumi, sama ada di atas tanah basah atau tanah kering, melainkan semuanya ditulis fi kitabim mubin, di Lauh Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. Kalau sehelai daun pun Allah aturkan dan Allah rekodkan dalam QPA 7 dia, semua direkodkan dalam aset-aset dia. Kalau selai daun pun Allah rekod, Allah yang aturkan.
Apa susah sangat Allah nak jatuhkan kita daripada jawatan kita sebagai nazir masjid, bilal masjid, imam masjid, juru nikah di mukim kita. Small matter boh. Sikit punya hal. Daun pun Allah boleh jatuhkan. Yang kita pun tak ambil tahu. Teringat saya satu kisah Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi rahimahullah. Dia ni antara seorang tokoh besar Khurasan yang pernah menjadi guru kepada Hatim Al-Asam rahimahullah. Satu hari Syekh Syaqiq Al-Balkhi dia beli buah tembikai. Orang Pantai Timur panggil timun Cina. Tak tahu ngapa kait dengan Cina pula timun ni tu. Buah tembikai. Beli, bawa balik untuk isteri dia. Bila dia beri pada isteri dia belah buah itu, dia dapati buah tu tak manis. Jadi isteri dia pun tegur pada suami dia, Syekh Syaqiq. Dia kata, mana beli tawa ebe, tak sedap, gini. Syekh Syaqiq yang mendengar isterinya beletih ni, dia dengar sajalah, dia dengar. Bila amarah isterinya itu agak reda, Syekh Syaqiq tanya dengan lembut, wahai isteriku, kamu tadi marah kepada siapa? Adakah kamu marah kepada aku yang membeli buah tembikai itu? Atau kamu nak marah kepada penjual yang menjualnya? Atau kamu nak marah kepada petani yang menanam buah itu? Atau kamu nak marah kepada dia yang menciptakan buah itu? Cuba beritahu. Fokuskan marah kamu tu pada siapa? Klusterkan. Marah ke siapa sebenarnya? Tak boleh marah umum. Marah tu kepada siapa? Isteri dia pun terdiam. Dengan suara yang lembut kata Syekh Syaqiq, saya sebagai pembeli, saya telah berusaha membeli buah terbaik untuk dibawa balik. Bukanlah saya main ambil saja. Dah pilih macam kita beli durian, musim durian. Dah molek dah nengok, pegang tangkai dah macam sigar, Cuban sigar besar betul. Ini buah mesti comel. Pegang, go. Semua indikator bagus tu ada. Bau ada. Duri lawa. Apa lagi? Kita dah pilih yang terbaik. Dan bagi peniaga pula, dia pun nak jual benda yang terbaik juga. Sebab ni melibatkan reputasi perniagaan dia. Itu semua orang komplain buah yang dijual tak bagus. Bagi seorang petani, mesti dia dah merawat tanamannya dengan cara terbaik. Sistem terbaik, fertigasinya, perairannya, baju yang bagus. Doa lagi, semayang sampai ke Mekah berdoa supaya tanaman-tanamannya bagus. Maka sasaran kemarahanmu itu, yang tersisanya hanyalah kepada yang menciptakan buah itu. Bukan kepada aku, kepada yang menjual atau yang menanam. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu kita ketika marah-marah, kita lupa bahawa ada perkara tertentu beyond kita punya kemampuan. Maka perkataan Syekh Syaqiq ini menembus di dalam sanubari isteri dia. Isteri dia pun menangis. Maka kata Syekh Syaqiq Al-Balkhi lagi, wahai isteriku, bertakwalah kepada Allah. Terima dan redalah apa yang Allah dah tentukan pada kita, supaya Allah beri berkat kepada kita. Sebab dia sebut dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu tapi benda tu bagus untuk kamu. Barangkali juga kamu suka sesuatu tapi benda itu tak bagus untuk kamu. Allah lebih tahu, kamu tak tahu apa-apa. Surah Al-Baqarah ayat 216. Inilah orang redha. Kalau kita diuji teruk oleh Allah, ya Allah, apalah teruk sangat 2022 ni, ya Allah, dah asalnya kerja jadi tak ada kerja, saya anak susah, anak ni banyak susah, apa nak jadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di saat kita beletih kepada Allah, ya Allah, why me, ya Allah, why me, kenapa saya diuji begini, ya Allah, why me? Allah akan jawab, why not?
Why not aku uji kau? Apa masalah kau? Sebenarnya aku uji kau ni. Maka orang yang makan mereda, dia dapat ujian Allah. Dia happy. Oh, Allah ingat lagi pada aku. Dia syukur. Allah ingat lagi pada dia. Sebenarnya banyak kita nak bercerita, tapi saya ingat sekadar itulah kesempatan pada malam ini. Moga-moga tahun baru yang akan menjelang bermula pada hari esok, dapatlah kita tempuhnya dengan penuh kesabaran, keredaan, pasrah. Dan ayat yang saya gunakan, berdamailah dengan takdir Allah. Kerana Allah takkan takdirkan kita kecuali ada kebaikan untuk kita. Namun jangan menafikan usaha dan ikhtiar. Kalau tuan-tuan di sini ada yang sedang buat postgraduate, sedang buat masters, buat PhD, rasa nak mati syahid sangat dah, rasa 7 semester dah tak siap-siap lagi. Depend proposal pun belum, aku rasa nak mati dah ni ustaz. Dengar pula ceramah ustaz, aku redha je lah ustaz tak ada master. Aku doa supaya dapat PhD dalam syurga, boleh tak ustaz? Ini pemalas namanya. Mana boleh kita fight lah. Berjuang. Kita ijtihad, berjihad. Lawan. InsyaAllah 2023 depend proposal sekali boleh kita terus siapkan thesis master ataupun PhD kita. Mana yang nak buat jurnal berimpak tinggi, rasa nak mati dah, tak buat-buat rasanya. Review tak siap-siap. Teruskan, jangan pasrah pula. Aku jadi redha je lah ustaz, jadi tasawuf juga. Tak majulah dalam bidang kerjaya begitu. Masjid bocor, lampu terbakar. Tak apalah ustaz, kita redha sajalah, lampu terbakar lah. Biarlah kita semayang dalam gelap. Ahli tasawuf memang dalam gelap, itu pemalas namanya. Tukar JJK kalau begitu. Mana yang perlu kita santuni orang, santuni orang. Sebab kita kena ingat juga, redha itu bagus. Tapi Nabi pernah menyebut, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, siapa orang paling disayangi Allah dalam dunia? Orang yang disayangi Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita niatkanlah buat yang terbaik supaya kebaikan itu menjadi manfaat kepada orang. Buatlah baik lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita malam ini diberkati ilahi, dan kepada pihak ahli-ahli jawatan dan urustia digunakan keberkatan di atas usaha mereka mewujud dan menzahirkan majlis pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan-amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.